Kita sambung pada, kalau sebelum tu tuan-tuan, kalau ikutkan pada arahan Jabatan Agama Ustaz Tuan Haji, dia sebut, sahabat Im sebut kuliah kita ni dia kata ikut SOP setengah jam, tapi itu pun terpulang lah ikut pada surah juga. Kalau surah kata terus sampai azan pun okey, jika sekiranya tidak menimbulkan apa-apa isu lah. Tapi saya pergi mana-mana pun azan ada surau tu sambung lagi. Jadi saya anggap kita berhenti azan lah. Okey, macam biasalah. Baik, kita sambung pada surah seterusnya, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Surah Al-Alaq yang ada perkataan Iqra. Okey, Surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah, mempunyai 19 ayat. Jadi saya rasa malam ni mungkin kita tak habis semua. Saya rasa saya ambil sampai ayat 8 sahaja. Kalau kita boleh, kita lanjutlah. Tapi target saya sampai ayat 8 saya rasa. Okey, nanti kita sambung pada kuliah yang seterusnya. Okey. Surah Al-Alaq, seperti yang kita tahu, Iqra ni merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW. Dan turunnya itu ayat 1 hingga 5 tu yang awal lah. Yang baki tu tak termasuk, dia turun kemudian. Tapi 1 hingga 5 turun yang pertama, di Gua Hira. Jadi sebelum saya masuk kepada surah Al-Alaq, bila kita tengok surah Al-Alaq ni, tuan-tuan tengok di dalam Quran, kedudukannya adalah selepas surah At-Tin. Selepas surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, ini penting. Saya selalu tekankan dalam kuliah saya ni, saya akan terangkan serba sedikit surah sebelum dan surah selepas, sebab dia berkaitan. Surah sebelum ni surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkas menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan manusia ni dengan menciptakannya dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, iaitu sesungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia ni, dari segi kejadiannya adalah ahsan, sebaik-baik bentuk, rupa, fizikal, lengkap dengan akal, dengan panca inderanya, roh, maknanya dia punya kejadian manusia ni sempurna, dibekalkan dengan bermacam-macam elemen berbanding dengan makhluk yang lain. Ada nafsu, maksudnya dia lengkap lah, tidak seperti makhluk yang lain. Kemudian surah Al-Alaq pula, lawan dia, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat manusia yang melampau dan melawan. Pada ayat kalla innal insana la yatgha, pasti sesungguhnya insan la yatgha, tagha. Ni sama dengan perkataan tawud. Tuan-tuan pernah dengar kan tawud? Tagha maknanya benar-benar melampaui batas, derhaka. Jadi surah At-Tin cerita sebaik-baik manusia, manakala surah Al-Alaq yang seburuk-buruk manusia. Jadi dia punya berlawanan, sifat yang berlawanan. Macam itulah Quran. Bila Quran dia dah sebut sifat baik, lepas tu dia akan cerita sifat yang tak baik. Sifat baik manusia kena ikut, sifat yang tak baik manusia kena tinggal. Macam itulah pendidikan Al-Quran. Itu
biasa. Itu yang pertama, tuan-tuan. Okey. Dia banyak, sekurang-kurangnya ada 8 sebab. Saya tak sebut semua lah, nanti jadi ilmiah sangat. Saya sebut satu atau dua. Seterusnya kita tengok dalam surah Tin, sekali lagi Allah bila sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah telah menciptakan manusia ni dalam bentuknya yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jadi dalam surah Al-Insan, Al-Alaq, dalam surah Al-Alaq Allah memberitahu kenapa manusia tu insan yang paling baik, kerana mereka dibekalkan dengan akal, intelek, ilmu. Itu yang Iqra' tu. Iqra' tu membaca. Maknanya dari segi ilmu pengetahuan. Jadi di situlah duduknya manusia berkait dengan surah Tin, dia sebaik-baik kejadian kerana dia dapat ilmu pengetahuan. Banding dengan makhluk lain tak ada. Malaikat ke tak ada. Malaikat dia ibadah aja. Yang lain lagi lah tak ada. Kita manusia, Allah Ta'ala bagi kita akal. Jadi di situ poin kedua kaitan dengan surah At-Tin. Tuan-tuan boleh dapat tak dia punya poin Okey, saya cukup bagi 2 lah. Kalau 8 nanti kita tak dapat mengaji ni. Okey. Kemudian kita turun bawah sikit. Seperti yang telah saya maklumkan yang lepas, kuliah yang lalu, ayat akhir pada surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu, nanti saya terangkan, mematuhinya. Mematuhi siapa ni nanti saya akan terjemahkan. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah kamu, maknanya solat. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Pada hujung ayat. Jadi pada kuliah yang lalu saya telah terangkan, bilakah waktu seseorang tu paling baik untuk dia solat, paling baik dia mendekatkan diri kepada Allah, iaitulah ketika malam Al-Qadar. Sebab tu surah selepasnya surah Al-Qadar. Jadi tuan-tuan nampak kan dia punya jalan cerita dia begitu cantik lah. Perjalanan cerita tu dia berkesinambungan. Barulah betul kita dapat faham kenapa kedudukan surah ini begini. Kerana jalan ceritanya berkait-kait antara satu dengan yang lain. Itulah hikmah antaranya lah, hikmah-hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyusun surah At-Tin sebelum, Al-Alaq tengah-tengah, Al-Qadar. Tuan-tuan Jadi begitulah cara kita belajar tafsir. Kita mesti tahu surah sebelum cerita pasal apa, surah lepas cerita pasal apa. Itu dia punya ending dia. Okey, selesai. Itu secara umum lah. Okey, tuan-tuan Baik, kita mula baca Kita baca ayat 1 hingga 8 je lah. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, khalaq tu betul. Iqra' tu kita tekan sikit pada qaf tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, baik, betul. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى ni dia agak berat sikit ni. La yatu la yatu dua-dua ni tebal, jadi kita punya sebutan tu nanti dia agak berat, agak sukar sikit lah. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Taghna ni saya rasa saya pernah terangkan dulu. Bila kita sebut dia tebal, tahu, bila tahu tu kita punya mulut kita tahu, dia tebal naik ke atas. Dia bukannya tahu, dia tahu dia lepas kan, tahu dia tahu gitu. Tebal. Tapi ni pun tak melibatkan dosa pahala, cuma ketepatan. Ar-ra'ahu istaghna. Okey. Cumanya tuan-tuan perlu berhati-hati pada hus tu, dia jangan sampai kita ar-ra'ahu dia ada se tu ar-ra'ahu istaghna. Okey, kena jaga-jaga tahan suara tu. Hus, jangan hus, jangan hus. Okey. Inna ila rabbikar ruj'a. Okey, baik, kita baca serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Okey tuan-tuan, alhamdulillah, nampaknya bacaan kita nampaknya semakin baik, semakin meningkat, semakin tepat. Okey, ayat pertama Iqra. Tadi sudah sebut tuan-tuan, Iqra ni kita jaga pada iq, dia ada iq. Di sini qalqalah tebal. Iq, jadi iq. Okey, tapi dia tidak juga melampau sangat. Dia taklah iq, dia taklah, sekadar 1/3. Iqra. Okey. Baik. Okey.
Baik, seterusnya kita ada lagi masa. Surah Al-Alaq secara ringkas. Baik, mula-mula sekali sebab turunnya surah ini. Sebab turunnya surah ini, saya yakin tuan-tuan mungkin pernah dengar mulanya surah ini, permulaan surah ini merupakan ayat-ayat pertama dari Al-Quran. Kita kalau perhatikan, semua dalam ayat Quran ini dia tak pernah dimulakan dengan ayat perintah. Ayat pertama. Inilah satu-satu surah yang bermula dengan perintah. Iqra, bacalah. Di dalam surah lain kita tak akan jumpa ayat mula dengan ayat perintah. Kalau sumpah tak adalah wal asr. Inna, kata penguat. Tapi kalau perintah tak ada, kita tak jumpa. Ini satu-satunya surah perintah yang ada dalam Al-Quran. Baik, turunnya kata Aisyah radhiyallahu anha, mula-mula sekali wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Sebelum surah ni turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia kerap kali mimpi. Kerap kali bermimpi, mimpi yang benar lah. Mimpi seorang rasul benar. Bila mimpi tu baginda tidak bermimpi melainkan mimpi tersebut seperti melihat suatu cahaya fajar subuh. Nabi bila mimpi tu nampak seakan-akan nampak cahaya. Ketika bermimpi itulah seakan-akan nampak satu cahaya. Baik, selepas daripada itu Allah Ta'ala ilhamkan Nabi ni untuk suka menyendiri, khalwat. Ni yang khalwat-khalwat ni. Jadi baginda pun sering mendatangi gua Hira. Lepas daripada mimpi-mimpi ni, Allah datangkan pada diri Nabi ni suka untuk menyendiri. Sebab apa? Sebab bila dia duduk dalam masyarakat tu, dia tak berkenan dengan perangai masyarakat Quraisy Mekah. Tak kena dengan fitrah Nabi. Orang Quraisy ni sifatnya bercanggah lah. Nabi tengok orang Arab musyrik ni sembah berhala. Kemudian apa lagi? Menindas yang lemah, tidak mengeluarkan nafkah. Yang kaya, Abu Jahal semakin kaya. Jadi benda-benda ni berlawanan dengan fitrah Nabi. Nabi tak sukalah. Jadi disebabkan itu Nabi pun membawa dirinya ke gua Hira untuk beribadah dalam beberapa malam. Tuan-tuan, cuma timbul soalan sini, persoalan. Nabi sebelum dia ke gua Hira ni, Nabi belum dapat wahyu. Maknanya syariat belum turun. Perintah ni belum turun. Belum turun dengan sempurna lah. Jadi Nabi ni dia ikut ibadat siapa? Dia ikut ibadat Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim. Jadi dia ikut syariat Nabi Ibrahim. Itulah kata sebahagian para mufassir. Maknanya belum lagi ada syariat yang lengkap. Jadi Nabi pun bersendiri, siap bawa bekal dan pergilah ke gua Hira. Ini pun sebenarnya amalan orang-orang soleh ni. Para nabi ni dia biasa dia berkhalwat. Sebab dia macam nak recharge dia punya iman dia. Dia nak menyendiri. Dia nak bersendirian. Dia tak boleh tengok keadaan tu dalam keadaan yang serabut. Lama-lama tu dia nak bersendiri. Sebab dia nak dia nak bersendiri. Dia nak recharge balik dia punya iman. Jadi dia perlukan masa untuk bersendiri. Okey, siap bawa bekal. Kemudian bila di Gua Hira tu dalam beberapa malam, maka datanglah malaikat Jibril mendatangi baginda, lalu berkata, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak boleh membaca. Rasulullah pun bersabda, aku tidak boleh membaca.
Kemudian malaikat tersebut pun mendekapku hingga aku merasa sesak, maknanya satu pelukan yang kuat. Lantas melepaskan aku kembali dan berkata, bacalah kali kedua. Rasulullah pun menjawab, aku tidak boleh membaca hinggalah kali yang ketiga. Bila kali ketiga je Nabi dipeluk, kemudian dilepaskan, kemudian diperintahkan bacalah, barulah Nabi pun baca Iqra ni, Bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian saya ringkaskan cerita, Rasulullah pun kembali balik dalam keadaan yang gemetar. Balik rumah saja dia takut, dia kata pada Khadijah, selimutkan aku. Sebab Nabi dalam keadaan yang ketakutan, kerana dia tak pernah tengok rupa paras malaikat Jibril. Jibril ni datang dalam bentuk dia yang asli, yang sebenar, dalam bentuk dia yang sebenar. Jadi Nabi pun terperanjat, maka dalam keadaan yang ketakutan. Nabi tengok tu takutlah, sebab tengok Jibril dalam rupa bentuk dia yang asli, yang sebenar. Jibril ni tuan-tuan, dulu sebenarnya cerita tak Jibril ni? Sayap dia, Jibril ni dia ada 600 sayap. Kalau dibentangkan sayap dia yang kanan, dia akan menutup seluruh mana barat ni, belah kanan. Kalau dia bentang sayap di belah kiri, dia akan tutup yang di sebelah kiri. Maknanya terlalu luas lah, maknanya gelap lah, bumi ni akan gelap lah kalau dibentangkan tangan dia. Maknanya dalam keadaan rupa dia yang asal. Menakutkan lah, sangat hebat kejadian Jibril alaihissalam. Jadi Nabi tengok, takutlah. Tuan-tuan, maknanya nasib baiklah kita pun tak nampak malaikat. Agak-agak kalau kita nampak malaikat, kita pun boleh pengsan dengannya. Nak keluar rumah tadi tu, nak pergi surau, buka-buka aja depan kita, siapa kau? Malaikat. Malaikat maut, pengsan kita. Nasib baik kita tak nampak malaikat. Kalau nampak malaikat, rasanya memang kita pengsan, sebab kejadiannya sangat luar biasa, menakutkan. Nabi pun dia takut. Okey, jadi bila berlaku ni, Khadijah pun bawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ni dia orang Nasrani. Dia ni ada pengetahuan, kerana dia ni mahir dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil tu ada cerita bahawasanya yang datang pada Nabi tu adalah malaikat Jibril. Dia tahu sebab ada maklumat tu dalam kitab Injil. Jadi dia beritahu Khadijah, maknanya yang datang tu malaikat Jibril, bahawasanya suami kau ni adalah seorang Rasul. Tu saya ringkaskanlah ceritanya berkaitan dengan ayat yang pertama. Jadi di sini pun kita ambil pengajaran bahawasanya bila ketakutan ni yang mententeramkan Nabi adalah isterinya, Khadijah. Itulah pentingnya seorang isteri, dia menenangkan suaminya bila dalam keadaan kesukaran. Okey. Baik. Kemudian kita tengok ayat pertama, Iqra. Okey, ayat pertama, Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Saya ringkaskan je lah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Okey, kata apa makna di sini? Kata ahli tafsir, bacalah, bacalah seraya memulakan dengan menyebut nama Tuhanmu. Ataupun maksud dia apa? Bacalah dengan meminta bantuan dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Maksudnya di sini dalam tafsir sebut, baca di sini salah satu tafsirnya adalah membaca inilah Al-Quran. Perintah supaya baca Al-Quran ini mula dengan Bismi Rabbika. Bila baca Quran mesti dengan nama Allah, Bismi Rabbika. Kita baca dengan nama Allah lah kan. A'udzubillah minasyaitonirrajim, mesti bismillah dengan nama Rabbika. Allah tu salah satu nama Allah.
Nama Rabb. Allah tu salah satu nama Rabb. Jadi di sini Allah perintahkan, ya Muhammad, ayat mudahnya, bacalah, mulakan membaca Quran, baca dengan menyebut nama Allah. Sebab tu kita baca bismillah. Kata ahli tafsir, dalam ayat tersebut Allah berfirman bismi rabbika, bukannya dengan bismillah. Sebagaimana nama yang telah ma'ruf bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita baca Quran bismillahirrahmanirrahim kan. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala perintahkan bismi rabbika. Kerana apa? Kerana dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk beribadah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan nabi supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membaca Quran, beribadah kepada Allah. Jadi Allah mulakan dengan Rabbika, bukan dengan nama Allah. Kerana Rabb ni tuan-tuan, dia punya maksud apa? Maksud Rabb ni dia lebih kuat. Bila kita nak minta seseorang untuk ibadah, sebut dengan nama Rabb engkau, pencipta engkau. Bila kita tahu pencipta tu, dia punya apa, kesan dia lebih kuat. Kalau kita sebut Allah ni, dia mungkin dah biasa sebut. Tapi kalau kita sebut, buatlah ibadah ni demi kerana pencipta engkau. Lakukan ibadah ni kerana pencipta engkau. Dia menciptakan engkau, pencipta. Bila guna ayat pencipta tu, kita punya rasa tu lebih merasa pencipta kita. Kalau kita kata ibadah ni kerana Allah, di pasal sebutan tu dah biasa sebut, jadi kurang dia punya kesan. Tapi kalau kita kata buat ibadah ni demi pencipta engkau, yang menciptakan engkau ni, menciptakan alam ni, bila sebut tu dia punya kesan tu lagi kuat. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala mula bismi rabbika. Okey, allazi khalaq, yang menciptakan. Okey, bismi rabbika. Satu lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan bahawasanya Allah ikat tu bismi tu dengan nama rabbika, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu. Maknanya Allah dekatkan, Allah dekatkan Rasulnya bila sebut tu Rabbika, dekat nama Allah. Nama Allah tu dekat. Rabbika. Contohnya macam mana tuan-tuan? Contohnya kita guna yang mudah lah. Kalau kita kata macam mana, contoh ayat apa, buatlah, kalau anak kita tu, mudah-mudahan kita rajin-rajin lah. Contoh lah, kalau pelajar tu kita nasihat tak jalan, kita panggil dia, datang sini, awak ni janganlah belajar malas-malas, awak belajarlah demi ayah awak, buatlah perkara ni kerana ayah awak. Ayah awak tu dia dekat. Bila perkataan ayah awak tu, Rabbika, Tuhan kamu tu, dia macam dekat. Jadi dia punya perasaan pun mungkin mudah terima lah. Sebab tu kita guna Iqra bismi rabbika allazi khalaq, yang menciptakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut ciptakan apa, maknanya umum, semua perkara Allah yang menciptakan. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, malaikat, jin, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mencipta. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut menciptakan manusia. Tadi yang awal Allah Ta'ala sebut umum mencipta. Dalam ayat kedua ni Allah detailkan, Allah khususkan Allah Ta'ala mencipta manusia. Maknanya di sini menunjukkan manusia ni dia ada keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sebut spesifik dalam ayat ni
Allah menciptakan manusia. Min alaq, daripada segumpal darah. Dalam surah yang lain tuan-tuan, dalam surah, saya terlupa pula catatannya, dalam surah apa saya dah catat tadi, saya tertinggal catatannya. Ada satu surah ni, surah Al-Mu'minun, kalau tak silap saya, ayat 12. Dia cerita detail tentang kejadian manusia ni, daripada alaq. Alaq tu segumpal darah, daripada air mani, segumpal darah, kemudian apa tuan-tuan? Daripada darah apa tadi? Segumpal air mani, segumpal darah, dan segumpal daging. Dalam surah Mu'minun dia cerita detail. Mula-mula daripada air mani, kemudian 40 hari berubah jadi segumpal darah, 40 hari lagi bertukar jadi segumpal daging. Kalau tak silap tuan-tuan, dalam surah Al-Mu'minun ada. Cuba kita tengok surah Al-Mu'minun. Kalau tak silap lah, tadi dah catat. Ayat 12 Surah keberapa Al-Mu'minun? Surah ke-23 tentang kejadian manusia. Malam ni kita belajar sains ayat 12 Saya pun belum jumpa kejap 342 ayat 12 kalau tak silap. Ayat 14 ayat 13 14 yang summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin, kemudian kami jadikan manusia itu nutfah, air mani, fi qararim makin, di tempat yang kukuh. Tempat kukuh tu di dalam rahim. Rahim. Okey. Kemudian summa khalaqnan nutfah 'alaqah. Daripada air mani itu bertukar menjadi segumpal darah dalam tempoh 40 hari. Tuan-tuan lepas segumpal darah, ini pun satu, bila kita renung ayat ni, dia menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana air mani yang warna putih tiba-tiba berubah menjadi darah. Kalau kita fikir benda ni tak jumpa macam mana dia punya proses, akal kita tak boleh pergilah. Macam mana air putih ni boleh jadi merah. Kalau campur warna lain lah. Tapi maksudnya dalam keadaan rahim tu daripada putih merah. Bila kita fikir renung, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada alaqah fa khalaqnal alaqah, daripada segumpal darah maka kami ciptakan segumpal darah. Segumpal darah tu mudghah menjadi segumpal daging. Pun sama, proses ni berlaku selama 40 hari. Okey, baik. Lepas ada daging, fa khalaqnal mudghah izama. Lepas itu maka kami pun menjadikan tulang belulang. Tulang belulang. Fakasawnal izama lahma, dan kami bungkus tulang belulang itu lahma dengan daging. Lengkaplah. Barulah lengkap masa tu ditiupkan roh. Sebenarnya berapa bulan ni tuan-tuan? 40. Tadi Aiman ni 40 120 hari tiup roh. Waktu tu dia sempurna lah. 4 bulan tu dia dah sempurna, ditiupkan roh. Tuan-tuan jadi prosesnya air mani, segumpal darah, daging, kemudian tulang belulang. Tuan-tuan maksudnya apa sekarang ni? Boleh tak kalau Allah nak ciptakan manusia terus jadi kun fayakun, jadi terus? Boleh. Tapi yang macam yang saya sebut, ini nak menunjukkan proses tu, nak menunjukkan balik kepada
kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mencipta. Zat lain tak mungkin mampu untuk mencipta seperti ini. Zat yang lain tak akan mampu untuk mencipta perkara yang seperti ini. Tak mungkinlah. Siapa lagi yang boleh mencipta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia nak balik kepada kebesaran Allah. Okey, tuan-tuan ayat ni juga tuan-tuan yang mudawwah alaqah ni, saya tengok dekat YouTube tu, disebabkan ayat ni jugalah ada beberapa profesor barat yang asalnya tidak Islam, dia masuk Islam kerana mukjizat tepat dengan kebenaran sains. Quran ni dia tepat dengan penemuan sains. Kalau dulu kita bayangkan zaman 1400 tahun lepas, tak ada teknologi, tak ada mikroskop, tak ada teknologi lah. Jadi manusia dia tak tahu dalam perut rahim perempuan tu, proses tu dia tak tahu. Mula-mula ada apa tadi? Ada nutfah, ada sperma, kemudian ada alaqah, ada mudghah, ada izam ni. Proses-proses ni zaman dulu dia tak tahu sebab benda tu dalam. Teknologi tak nampak, teknologi tak ada, jadi tak nampak benda kat dalam. Tapi Quran 1400 tahun yang lepas dah bagi tahu dulu, siap-siap. Bila benda ni orang tahu rupanya dalam perut perempuan ni, itu proses dia zaman-zaman ni lah, zaman moden ni lah, sejak kebelakangan ni lah barulah ada penemuan saintis teropong dengan teknologi, alat dia baru nampak kejadian tu. Bila dia bentangkan penemuan dia, bila orang Islam bawa Quran, kata dalam Quran dah sebut, dia terperanjat, dia masuk Islam. Tapi dia cuba berhelah juga. Dia kata ini Muhammad mesti dia pakai mikroskop ni. Kalau tak, macam dia tahu? Macam dia tahu? Benda ni tak logik. Orang Arab jahiliah tak ada apa, padang pasir kering kontang, tak ada apa masa tu. Jadi orang Islam balas, tuan profesor lebih kurang lah. Tuan profesor tahu tak, mikroskop pun tak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi takkanlah Nabi Muhammad pakai mikroskop. Jadi kekuatan hujah tu dia pun tak boleh nak balas, maka betul lah dia pun masuk Islam. Jadi tuan-tuan, jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan ayat ini meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala